Ush. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan, sahabat-sahabat, para penonton dan para netizen yang dikasihi sekalian. Pada malam ini alhamdulillah kita bertemu lagi dalam sembang-sembang dalam bual bicara wakaf ilmi. Malam ni siri yang ke-10 bersama dengan saya dan bersama dengan teman saya, sahabat saya, Ustaz Ahmad Baihaqi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar boleh? Okey, clear. Dengar boleh, comel. Harap-harap line kita malam ni comel lah. Tak ada gangguan insyaAllah. Ustaz, sihat deh? Lama tak jumpa. Lagu ni lah. Kena PKP kau. Ya, makin besar deh. Kau sihat. Kau banyak makan durian, Ustaz? Durian banyak lah ni. Alhamdulillah. Rezeki ada. Ya, belakang pun kuning tu, kuning belakang tu. Durian kunyit tu, lambang durian kunyit. Kuning diraja. Okey, Ustaz, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Ahmad Baihaqi. Ustaz Baihaqi kerana sudi bersama dengan kita pada malam ni. Payah benarnya nak apa ni betul masa dengan ustaz ni. Jadi alhamdulillah malam ni sepatutnya malam ni dengan Ustaz Yusri sepatutnya ustaz dengan Ustaz Yusri tapi ada masalah sikit kerana jadi saya ambil alih tempat dia lah untuk kita menjayakan program kita ni. Untuk pengetahuan okey. Bahaya lain ni. Untuk maklumat sahabat-sahabat kita semua, program kita ni kita buat setiap dua kali seminggu lah, pada setiap malam Ahad, malam Senin, hari Ahad malam Senin, dan hari Selasa malam Rabu. Saja kita orang kata musim PKP ni tak tahu nak pergi mana, malam-malam biasa duduk kedai kopi. Jadi kita duduk depan laptop, depan handphone lah, sambil-sambil kata biar kurang-kurangnya ada sepatah selidah orang kata yang boleh dimanfaatkan. Jadi pada malam ni Ustaz, tajuk kita nak buat malam ni ialah tajuk Al-Hayah, kehidupan. Tajuknya ialah kehidupan, Al-Hayah. Saya pun tak tahu nak bawa pergi kot mana ni Al-Hayah ni. Cumanya saya bila teringat Al-Hayah ni, teringat juga Ustaz sebelum kita pergi ke jauh-jauh, saya teringat ada satu ayat Quran cerita tentang Al-Hayah. Saya ada baca-baca dalam artikel, tak tahu betul ke tak, kita pun tak check. Dia kata perkataan Al-Hayah ni, Al-Hayah dan Al-Maut, dia berlawan tau. Al-Hayah kehidupan, Al-Maut kematian. Dia kata dalam Quran ni ada 145 kali. Al-Hayah ditulis disebut 145 kali, sama dengan Al-Maut juga 145 kali. Jadi dia banyak lagi dia kata perkataan-perkataan yang berlawanan macam ad-dunya dengan al-akhirah. Ad-dunya dia kata ada dalam 115 kali, al-akhirah ada 115 kali. Jadi adalah pentafsiran, mereka tafsirkan
ada kata lawan yang sama bilangannya tu. Cuma saya teringat ada satu ayat Quran dalam surah apa ni, surah Al-Ankabut ayat 94, cerita tentang kehidupan. Dia kata wama hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun wa innad daral akhirati lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dia kata dunia ni hanyalah dunia ni tak ada gapo-gapo, dia kata kecuali hanyalah lahwun wa la'ibun, hanya suka-suka gitu-gitu je. Dan juga walaibun dan permainan sahaja. Wa innad daral akhirah, dan sesungguhnya dar al akhirah maksudnya alam akhirat nantilah lahiyal hayawan, betul-betul kehidupan yang hakiki yang sebenarnya. Lau kanu ya'lamun, kalau tu pun kalau mereka mengetahui, kalau mereka waktu tahu, mereka tak ada nilai lah, tak ada nilai apa akhirat bagi orang-orang yang tidak tahu. Dia kata dunia ni lebih baik, akhirat tak ada gapo, dia kata mati habis, tamat riwayat, gitulah. Jadi tu mungkin itu sebagai permulaan kepada cerita kita. Jadi saya nak Ustaz ceritalah sikit tentang gapo dia kehidupan ini. Sila Ustaz. Kita boleh buat boleh buat gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Terima kasih kepada Ustaz Satta dan juga urus dia wakaf ilmu ni lah. Walaupun bunyi tawakal tapi ada urus dia juga kan. Ya. Bukan main boleh berhenti gitu ya. Bukan main haji. Bukan main haji. Main ni no. Orang kita kan wakaf ni tempat comel. Mana dia banyak mana juga, ada wakaf dalam Quran, ada wakaf tepi jalan, ada wakaf tanah kan, ada wakaf bangunan. Maknanya boleh tafsir macam-macam lah. Dan wakaf ilmu tu salah satu daripada perkara sangat baik dan sangat bagus. Dan saya harap pada perkara sebegini boleh kita manfaatkan dan insya-Allah boleh memberi sesuatu pada kita, khususnya untuk kita tambah info, maklumat, ilmu sememangnya penting bagi kehidupan kita lah. Apabila kita kecek bab al-hayah ni bahasa Arab. Dia kalau kita ejak al-hayah, belakang itu ada ta marbutah. Ada soal lagi dekat al-hayah, dua-dua tu makna comel. Al-hayah kita nak bincang ni maknanya hidup ataupun kehidupan. Kalau al-haya ada hamzah belakang tu maknanya malu, sifat malu. Molek juga. Cuma tu tajuk lain lah. Mana kalau kita cuma hak jadi bahasa Melayu ni ialah hayah lah. Kalau hayat tu tak jadi bahasa Melayu lagi. Hak jadi bahasa Melayu hayah ni kita panggil hayat dalam hayat kehidupan kan. Jadi bahasa kita Melayu dah al-hayah ni. Jadi hayah ataupun kehidupan ni sebagaimana kita tahulah benda satu nikmat antara nikmat yang penting yang Allah Ta'ala beri pada kita. Sebab tu apabila setiap kali kita bangun pagi, antara benda sunat kita sebutnya Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, maha suci ataupun puji bagi Allah yang telah menghidupkan ataupun memberi semula kepada kita kehidupan. Selepas kita ni, dia mati semata masa kita tidur. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah lah juga kita akan dikembalikan. Bagaimana Ustaz Satta sebut tadi lah, makna al-hayah ni kalau kita nak tahu makna paling comel memang kita kena rujuk Quran. Mana Quran memberi kepada kita makna yang paling tepat berkaitan dengan al-hayah. Dan untuk kita takrif makna ni mudah sebab tadi maknanya kadang-kadang kita nak beri takrif ni kita kena rayak huruf banyak kan. Tapi ada kadang-kadang kita nak suruh mudah faham, kita buat mari lawan dia.
Jadi apabila kita nak tahu apa makna hidup, lawan dia mati. Jadi hidup ni maknanya orang tak mati ataupun dia mati kat tak ada hidup lah. Jadi al-hayah tu maknanya kita tak mati lagi. Makna takrif yang paling mudah sekali lah. Dan memang dalam Quran tu atas sebut tu hamba rajin dengar juga, cuma duk cek tadi berkali 145 kali tu dia bukan perkataan al-hayah secara sebutir gitu. Dia perkataan al-hayah campur dengan bisa kata fa'il madhi ke atau fa'il mudhari' ke ataupun fa'il amar ke. Mana semua dasar-dasar kata kalau campur-campur kali berkali mari 145 tu. Tapi kalau kita cek perkataan al-hayah saja sebutir lagu tu dia ada dalam 71 kali. Dalam 68 ayat Allah Ta'ala sebut 71 kali dalam 68 ayat perkataan al-hayah ni, dan ayat maknanya benda tu sangat penting lah. Bukan dia kalau dia Allah Ta'ala sebut pula banyak kali, bukan benda main-main. Benda yang penting yang kita kena ambil perhatian. Kalau ayat dalam Quran pun benda penting tu, lebih-lebih lagi kalau ulang banyak kali. Mana kalau kita nak suruh orang cara ni, memang kalau kita ulang banyak kali, orang berlawak pun jadi percaya. Tambah-tambah kalau Allah Ta'ala wayah sungguh, lagilah kita kena percaya. Jadi kita kena hargai berlawak, bagi berlawak dia ulang dah, bagi berlawak hari-hari ulang jadi sungguh kan. Ya. Dia ulang orang percaya. Dia Allah Ta'ala dia kaedah dia lagu tu. Apabila dia ulang banyak kali pada kita, nak suruh kita percaya dan kita hargai dan kita tahu benda tu sangat penting bagi kita. Cuma kalau kita berhati ulangan yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran 71 kali ni, semua tu boleh kata berkaitan dengan kehidupan dunia. Maknanya biasanya sama ada dia sebut perkataan hayah saja ataupun dia rekap lagi tu al-hayatud dunya. Maknanya al-hayah tu memang untuk khusus pada kehidupan atas dunia ni. Tidak berkaitan ataupun lain daripada kehidupan di akhirat. Memang ada beza lah kalau kita tengok lagi tu. Maknanya 71 kali sebut, kebanyakannya adalah boleh kata semualah adalah untuk ataupun berkaitan dengan kehidupan tadi. Sebagaimana Ustaz atas sebut tadi ayat tadi, wa ma hadhil hayatud dunya illa la'ibun wa lahu, misalnya kan. Maknanya kehidupan dunia tu tidaklah melainkan kecuali benda tu benda yang permainan ataupun benda hiburan sahaja, nak banding dengan kehidupan di akhirat. Jadi al-hayah tu memang memberi makna kepada kita kehidupan di atas dunia ni. Boleh jadi apabila kita tanya beza ke hidup kita atas dunia dengan akhirat, memang jauh berbeza lah. Satunya kerana apabila kita ada satu ayat Allah Ta'ala sebut kullu nafsin za'iqatul maut, setiap hak mati tu, setiap hak bernyawa tu dia akan mati. Setiap hak hidup bernyawa dia akan mati. Belakang tu Allah Ta'ala sebut juga dalam ayat tu perkataan hayah ataupun kehidupan ni sekali. Nak ayatnya hidup atas dunia ni beza dengan akhirat, mana kita hidup atas dunia ni kita akan mati. Tapi di akhirat kalau kita dah hidup, dia tak akan mati siapa bila gitu. Tak mati dah. Tak mati dah. Sama ada duduk dalam syurga pun tak mati, duduk dalam neraka pun tak mati. Sebab tu orang kata hidup atas dunia ni sementara, kerana ada haknya, ada sakatnya. Tua secara mana kita pun ada mati. Baru ni bunyi kata pergi vaksin kan, paling tua 123 tahun. Orang mocik mana. Mana tua tu di Malaysia tu paling tua kali. Tapi dia akan ada masa untuk akan mati juga. Vaksin pun mati juga. Bukan kata ni cuma berkali payah sikit nak kena penyakit tu kan. Nawayanya kita ni semua akan mati. Tak ada ubat yang boleh menyelamatkan kita daripada mati. Jadi kehidupan dunia kita ni sehebat mana, maknanya sesedap mana pun dia sementara saja. Dia akan menemui mati. Cuma kalau kita kena ingat sebenda besarnya, ini adalah satu nikmat yang sangat besar yang Allah Ta'ala beri pada kita yang kita kena syukuri. Dan nikmat hidup ni lah kadang-kadang Nabi rakyat ramai orang tak ingat. Nikmat makan orang boleh ingat lagi, nikmat minum orang boleh. Tapi nikmat yang paling besar ni, nikmat kita boleh hidup ni, jarang orang ingat. Contoh mudahnya, misalnya kata kita hidup ni kerana kita boleh menyawa kan, kita boleh menyawa, kita boleh tarik nafas. Tapi berapa orang
Sebut Alhamdulillah apabila kita tarik nafas. Apabila dia boleh bernafas. Serut nafas sekali sebut Alhamdulillah. 2 kali, maknanya boleh kata tak ada orang sebut Alhamdulillah setiap kali dia bernyawa. Setiap kali tarik nafas. Memang tak sebut Alhamdulillah. Riwayatnya nikmat besar. Kalau kita tak boleh bernyawa, kita mati. Tak boleh makan, boleh hidup lagi, tapi tak boleh bernyawa, mati. Tapi tak ramai orang tahu ataupun tak ramai orang yang mensyukuri nikmat hidup ini. Sedangkan hidup itulah segala-galanya. Kalau kita belajar sifat wajib bagi Allah Ta'ala pun, mula-mula sekali kita sebut mestilah wujud. Allah Ta'ala pun wujud, atau Allah Ta'ala tu hidup. Mana kalau tak ada kewujudan, kalau tak ada kehidupan, hak lain tu tak ada guna sikit abut dah. Kita ada telinga, ada mata, ada hidung pun, kalau mati tak ada guna juga. Mana hidup tu kunci segala-galanya kan. Wallahu a'lam. Jadi bermaknanya kehidupan. Ada gepo sorok Ustaz. Gepo. Kau nak guna berkali. Kalau guna apa ni? Bayar telinga tadi. Headphone. Kita terang. Macam dia ada ganggu sikit. Tu. Nama suara Ustaz tak bunyi pula tu. Bunyi tak? Acik terakhir cek pula, takut suara Ustaz tak bunyi. Tak ada suara tu. Tak dengar? Bunyi dah. Okey. Dengar dah. Okey. Sekejap sikit tu bunyi tu dah. Nampak licing sikit. Jadi kita pergi. Maknanya hidup ni satu benda, satu kehidupan ataupun hidup ni lah satu nikmat yang paling besar dan kepala kepada segala nikmat lah kita kata. Nak dapat nikmat-nikmat lain ni maknanya hidup lah dulu. Kalau tak hidup, mari ke apa pun memang tak dapat nak rasa. Iyalah. Gitu deh. Jadi patut sangat kita, maknanya bila satu nikmat yang begitu besar, untuk kita kata nikmat yang paling besar atas dunia ni, kita kata dapat Islam, dapat Islam tu. Tapi kalau Islam hari, kalau kita mati pun tak jadi apa juga. Tak jadi apa. Bermakna untuk nak mengamalkan Islam tu ialah dengan kita hidup, dan Islam hari tu pun untuk orang hidup, bukan untuk orang mati. Islam turun Islam hari tu ialah untuk orang hidup. Maknanya kamu hidup, maka mengenali Islam ni supaya kehidupanmu jadi sempurna. Gitu. Sebab ada kehidupan, hidup nyawa supaya kita juga, tapi tidak sempurna hidup dia. Jadi Ustaz, kita pergi sikit lagi. Kalau Ustaz boleh cerita, matlamat bila Tuhan beri satu-satu benda ni, tentu ada tujuan dia. Tentu ada tujuannya. Ni, tak kira lah Tuhan beri hidup kita ni 10 tahun, 20 tahun, 70 tahun, 80 tahun, sampai ada orang 100 lebih tahun. Tak kira lah dia beri itu saja gitu. Mesti ada matlamatnya, mesti tujuannya. Kita pergi sikit kepada Ustaz, cerita sikit tujuan hidup ni apa Tuhan beri. Okey. Dia tujuan ni kira asas utama lah kan. Kita buat apa-apa pun dia kena ada tujuan dia. Allah Ta'ala buat kita pun tujuan ada, tapi bukan untuk dia, tapi untuk kita lah. Allah Ta'ala dia tak perlu pada apa-apa, tapi untuk kita. Dia buat tu untuk semua tu untuk kebaikan kita belaka. Ayat Allah Ta'ala sebut dalam surah Tabaraka, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maknanya liyabluwakum. Salah satu tujuan Allah Ta'ala beri kehidupan kita, dia beri mati, dia buat hidup. Kita daripada sebelum hidup ni kita tak ada, lepas tu kita ada hidup, lepas tu kita akan mati. Tujuannya besarnya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk Allah Ta'ala nak uji kamu, siapa di antara kita yang boleh guna kehidupan dia tu untuk buat benda-benda yang baik ataupun menunjukkan amalan-amalan yang bagus. Secara umum besar tu, maknanya kita atas dunia ni nak suruh hidup dalam keadaan molek. Molek untuk diri kita dan molek untuk orang lain.
Kita bukan hidup seorang atas dunia, comel untuk diri kita, tapi kita nak comel kita, comel keluarga kita, comel masyarakat kita. Kita ada manfaat untuk diri kita, kita ada faedah untuk orang ramai di sekeliling kita. Itu tujuan, mana tujuan besar. Maknanya, gapo-gapo kita buat atas dunia ni, kita kena pastikan bahawa kita ni kena buat sesuatu yang baik secara umum besar. Yang keduanya, ayat yang kita baca sama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia ni melainkan satu tujuan besar, liya'buduni, ataupun asalnya liya'buduni, liya'budun, untuk menjadi hamba kepada aku, ataupun untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Makna hamba ni, kita dengan Allah Ta'ala ni, gapo hak dia suruh kita buat belaka. Itu makna hamba. Hamba dengan Tuhan ni dia tak ada dia tak ada engkar, dia tak ada bangkai gapo. Gapo hak Allah Ta'ala suruh tu kita buat belaka. Gapo hak dalam Quran, gapo hak dalam hadis tu kita pakai ambil, kita bakal buat. Itu makna menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gapo kita buat, maknanya sama dia nak upah, mana dia nak upah tak si upah, kau ikut dia. Dia nak upah tak si upah, itu dia. Kita hamba dia. Kita ni je buat. Kita bukan makan gaji. Kita buat. Dia suruh buat. Kalau kita makan gaji, tak puas hati dengan token, kita buat demo, kita buat mogok macam doktor lah ni kan. Doktor kontrak lah ni. Mana tak puas hati dengan kerja bukan kata tak puas hati ke apa, dak. Kerja ada dah, tapi dia suku sembel jadi file lain semua sekali. Layan tu. Kontrak ni benda tak kekal. Dia kerja habis dia dengan musim pandemik ke apa semua ni, letih dah dia ya. Tapi tak tahu masa depannya lagu mana. Kerja tak ada dah kalau kira, tapi jaminan masa depan dia ni. Boleh tetap kau, tak boleh tetap kau lagu mana. Sebab doktor dia bukan hamba. Dia bukan hamba. Sebab tu dia boleh mogok. Dia buat mogok, dia buat demonstrasi ke apa, nak tunjuk ke orang alik atas tu, kuat-kuatnya layan dia dengan baik. Tapi kita dengan Allah Ta'ala tak lewat lagu tu. Tak puas hati tu Allah Ta'ala suruh semaya kan. Mogok kita sendiri. Demo. Nyanyo lagi tu lagu tu. Allah Ta'ala kata boleh nak demo, aku tarik nyawa kan, tak ada apa-apa. Maknanya kita kehidupan kita dengan Allah Ta'ala dia lagu tu. Hamba. Gapo dia suruh kita buat. Dan sebenarnya Allah Ta'ala ni dia sangat baik dengan kita. Maknanya bukan macam tuan dengan hamba lon atas dunia ni. Tuan dengan hamba atas dunia ni kadang-kadang suruh macam-macam benda, tapi tak wika satu pun, maknanya upah makan gitu ya. Allah Ta'ala ni walaupun kita jadi hamba dia, hak dia wik kita tu lebih daripada segala-galanya. Kadang-kadang hak kita tak minta pun dia wik. Moga dia tahu gapo hak kita perlu, kita tak minta dia bui. Kadang-kadang kita minta benda hak kita tak tahu kita perlu ke tak, tapi Allah Ta'ala bui benda hak lebih daripada tu lagi ya. Maknanya nak royak kita dengan Allah Ta'ala ni terlalu baik. Bila-bila lagu tu pun kadang-kadang dia tawar lagi kepada kita. Misalnya, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ada ayat Allah Ta'ala sebut kan. Allah Ta'ala akan beli. Kita ni hamba dia. Dia buat kita. Dia beri nyawa kita. Dia beri segala nikmat pada kita. Tapi ada satu masa dia tawar pada kita, aku nak beli semula mu. Nak beli semula kita. Padahal kita ni hamba dia dah. Kalau kita dia ambil gitu tak ada apa-apa kan. Beli dengan kita nak tukar dengan apa? Tukar bi anna lahumul jannah. Dia akan beri pada kita syurga. Maknanya bukan benda lekeh-lekeh. Syurga ni tempat hak paling nikmat, hak semua benda ada kan. Allah Ta'ala dengan gapo kita buat tu, kalau kira padai memang tak padai. Kita buat ni benda sikit. Kalau dia masuk syurga, dia sampai bila-bila seperti kita ayat tadi tak mati dah. Nikmat tu. Nikmat sampai bila-bila, tak ada penghujungnya. Sedangkan kalau kita nak kira amalan kita atas dunia ni, gapo yang kita buat? Semaya pun bobo cukup, tu pun tak tahu mana ikhlas, mana khusyuk mana kan. Nak riak lagi kau kan. Mana memang tak padai, tapi Allah Ta'ala bui juga syurga pada kita, nak royak sangat baik. Untung kita kalau jadi hamba dia. Memang padai kita ni jadi hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita taksir lagi tak tahulah lagu mana kita ni memang tak tahu diuntung lah kata kan. Tak lawan token sungguh. Maknanya nak balas kita Tuhan beri kehidupan kita ni, dia beri kita hidup, suruh kita jadi hamba dia. Dan jadi hamba pula bukan serupa dengan hamba-hamba
abdi yang kita duk nampak dalam TV duk cerita hamba-hamba abdi tu duk. Hamba kepada Tuhan yang sangat orang kata sangat pengasih, sangat penyayang. Bui siapa ko tok padan dengan apa yang kita buat. Apa yang dia suruh kita buat tu lah. Dan hak kita buat tu pun klik kita juga. Tak ada kata klik ke Tuhan sahabu. Kita semayang. Kita duduk semayang. Tak boleh ke Tuhan ke. Dia tak perlu pun semayang kita. Bermaknanya besarnya. Maknanya pada kalau kita fikir hidup seperti ni pun pada dah untuk nak jadi kita ni orang baik lah. Sebenarnya dah. Tak suruh fikir benda lain. Fikir hidup seperti dah. Patut kita nak minta benda lain tu malu kita. Dengan nikmat hidup ni malu nak minta benda lain kita dengan dia. Ya. Tapi itulah duk alik situ lah kita ya. Duk alik situ. Duk rasa hidup ni kerana kita duk rasa aku ni boleh hidup lama kerana aku pandai jaga body. Aku jaga makan. Aku tak makan koksi. Orang minum air sejuk, minum air batu. Aku minum air sungai sama. Sebab tu aku hidup aku sihat walafiat. Duk rasa segitu dah. Duk rasa gitu. Jadi Ustaz, lagu mana agak-agak lah kita kata kalau bila kita rasa tak ni lah, kalau kita rasa bahawa hidup ni hak kita berasa hidup hak kita tak buat apa tu suruh pun hidup sepatutnya juga. Lagu mana tu rasa ramai orang lagu ni kadang-kadang kita sendiri pun main rasa gitu, rasa hidup ni gitu. Satunya kita kena memang kita kena kalau apa ni memang kita kena khabar. Memang kita kadang-kadang orang khabar dah dengar okey. Dia dengar cuma dia lambat sikit kan. Ya. Ya delay sikit biasa dia. Cuma nak ayatnya kita tahu hakikat kehidupan kita ni. Kita ada masa kita sehat, ada masa kita sakit, ada masa kita segar, ada masa kita lemah, ada masa kita muda, ada masa kita tua, ada masa kita akan mati. Maknanya kehidupan kita sendiri walaupun kita rasa kehidupan tu hak kita, tapi kita bukan di bawah kawalan kita 100%. Macam Ustaz Sata sebut tadi lah, maknanya orang patas secara mana pun makan vitamin, makan gapo, tapi time dia sakit sepatutnya. Kita lah ni duk PKP, lockdown gapo sekali, mari jumlah hak kena COVID kau ramai ada. Kalau kita kata mari kok mana? Mana kita duduk dalam rumah lama mana dah ni, mana duduk dekat 3 bulan dah ngelah ni kan. Tapi kau ramai situ. Mana rayaknya kita sekat secara mana talih nak kawal kehidupan kita. Kita suruh kita ni hak vaksin dah ada kena lagi kan. Mana hak jaga pakai emas 2-3 lapis pun ada kena juga. Maknanya usaha tu kita usaha, tapi nak rakyat kita nak kawal kehidupan kita. Sebenarnya kita nak kata kita mengawal 100% tak boleh. Maknanya semua tu di bawah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma memang dia suruh kita usaha, dia suruh kita jaga. Itu memang tak nafi. Kita kena jaga, kita kena usaha. Tapi dalam keadaan lagu tu pun kalau Allah Taala kata nak jadi sesuatu, dia akan tak jadi. Kerana kita ni di bawah kawalan dia. Iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Yang mana apabila Allah Taala nak satu benda, gapo-gapo dia cukup dengan kata jadilah. Dan benda tu tidak menafikan sunnah kehidupan kita. Cuma nak ayat nak suruh kita sedar bahawa kita ni tidak mengawal segala-galanya. Dia masih lagi di bawah kawalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hal ni yang kita kena ingat, dan hal ni yang kita kena jaga, hal ni yang kita kena syukuri. Jadi apabila kita diberi kehidupan lagu ni, paling besar sekali memang kita kena jaga dan kita kena bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena terima kasih banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan gapo nikmat dia beri pada kita ni. Kadang-kadang kita fikir nikmat kita ni pitih ataupun nikmat kita ni ada harta, ataupun nikmat kita ni sihat tubuh badan, ataupun nikmat kita ni ada kita sebut anak beranak hak ramai kan. Kamu ingat semua kalau ada cerita orang mari ngadu ke Tok Guru. Dia kata dia ni Allah Ta'ala berkali tak sayang ke dia.
Tok Guru tu tanya buat apa tak saya, dia kata ambo ni ya muda pak tua ni tak rajin kaya. Pitih tak ada semua. Maknanya bagi dia, saya ketidak Allah Ta'ala ke dia ni pitih, kalau ada pitih banyak Allah Ta'ala saya. Kalau gitu ramah, maknanya atas dunia ni tengok lagu mana ramah orang ada pitih pada, orang tak ada pitih ramah. Jadi Tok Guru kata gini, nilai kasih saya Allah Ta'ala ni bukan letak pada harta, bukan letak pada pitih. Dia sebenarnya kalau mu nak kata mu ni sesak, tak boleh juga. Dia kata tak boleh ke mana, hamba ni memang tak ada pitih. Kerana bagi dia tak ada pitih sesak. Tok Guru kata mu nak pitih sungguh ke tak? Dia kata nak, kalau Tok Guru nak win nak. Tok Guru kata boleh. Sebenarnya hak mu ada ni lebih daripada mu sangat kaya, mu lebih daripada segala orang lain. Tok Guru tu kata mu nak ke tak mu korek mata mu sebutir, mu jual aku bayar 2 juta. Musim-musim ni kan. Nak tak ada pitih, jual mata sebutir tak apa. Jual mata, korek mata mu. Pitih kat aku 2 juta. Jangan royak Ustaz. Jangan royak Ustaz lah, mu ada orang colek mata nanti. Tapi nak royak dulu. Kita royak dulu. Nak royak berapa nak? Nak royak ya. Cok boleh kalau butir mata sebutir tu boleh tengok lagi kan. 2 juta bayar 2 juta cash. Dia mari mikir-mikir walaupun nampak lagi tapi tak sedap tengok mata sebutir ni. Kecil sebelah macam jadi ranu muka dia kan. Kalau kita mata 2 pun pakai spek pun tak sedap dah. Ni tambah mata sebutir kena lagu tu kau tak sedap. Fikir-fikir tak sih. Ambo 2 juta pun tak sih. Tu kata tak apa 4 juta, ambo tambah 4 juta. Tak sih 4 juta pun tak sih. Kalau lagu tu tak apa, tak sih korek mata, kerak lingo tak apa. Kerak lingo supin lingo. Kat lingo ni boleh dengar lagi. Cuma orang nak tengok uduh mana tak ada jupin lingo kan. Tak sih juga. Tengok tak sih. Kerak hidung mana biar nampak lubang saja. Mudah nyawa sikit. Cuma tak boleh jalan dalam hujan lah. Mana kalau hujan kan habis masuk dalam hidung kan. Dia mikir-mikir tak sih juga. Maknanya kerak hidung pun tak sih, kerak lingo pun tak sih. Kerak boleh macam mata. Lalu Tok Guru tu kata, mu tadi mu kata miskin, mu tak ada harta. Allah Ta'ala tak sayang, mu tak wipiti. Lah ni aku nak rakyat kamu hak muka mu tu saja tak tahu berapa juta nilai dah. Kan nak kira pitih. Lagu mana mu kata Allah Taala tak saya lagi, sedekah hak tu pun besar dah. Kalau nak banding dengan hak hidup tadi tak saya kira lah. Hak muka kita saja hak kita Allah Taala beri tu. Tak tahu berapa hak Allah Taala nilai kan. Nilai yang kita. Lah ni orang jual buah pinggir berapa kalau kira. Mahal ya. Tapi nak ayat gitu mana kita ni kadang-kadang tidak menghargai apa kita ada, kita cuma ingat benda tu apabila kita tak ada. Apabila dia masa belum kena covid tak apa dia kena kat Allah susahlah tu baru teringat tu teringat mati teringat baru teringat tu tapi lepas pada tu tak ingat pula. Mula-mula kena mula ramah bimbang. Lah ni 3 bulan tutup masjid tak suruh bimbang apa-apa tak teringat dah ke masjid kita. Ya ada. Kalau masjid buka tak tutup pergi kedok tak tutup pergi juga ni. Mana alasan banyak semua kita kan. Ya. Jadi itulah kata berharganya satu kehidupan. Walaupun kita rasa suka tak adil lah, walaupun pitih tak ada nak makan bobo genak kata tak cukup makan bertengah, tapi dengan apa yang kita ada ni lebih mahal sebesar ni lah. Nak bayar 2 juta kita tak sing mata putih tak. Jadi itu satu yang boleh mengambil pengajaran kepada kita. Saya teringat juga Ustaz ada cerita orang zaman dulu juga ni. Cerita seorang raja ni cerita lah kita kata tu. Seorang raja ni dia ni penuh dengan harta benda dah. Kuasa ada, harta ada, kapung cuma cukup lekat. Tapi tak senang dia kuasa macam tak ada, macam rasa Kono tidur malam tu apa nak jenera. Tu cukup kuasa gitu-gitu dah. Jadi lalu dia tanya penasihat dia lah, kita kata penasihat dia. Dia kata mana aku ni. Lepas tu dia duduk tengok seorang tukang sapu ya di istana dia tu. Hijau tukang sapu, sikit-sikit duit boleh hosing ya, gaji pun lihat ya, tukang sapu. Tapi kehidupannya sangat macam ceria. Jumpa orang tu assalamualaikum, jumpa orang ni tegur salam, peluang mana-mana ada. Dia kata aku ni raja ni tak boleh duduk lagu tu.
Duk mikir mana palo penuh sumak kata. Lalu raja menteri dia ni lah, dia kata tuanku kalau patik royak, tuanku pun payung nak percaya. Patik nak suruh tuanku rasa, tengok dengan mata kepala sendiri, apa ya tuanku sumak ni. Dia kata bui mari sapu, kau mari kau tulah uncang, kau kita kata dah bubuk pitih dalam uncang tu, kita bui kau tukar sapu tadi tu, kita bui dia sebagai hadiah. Kita tengok lagu mana. Lalu raja pun ambil lah duit, masuk dalam uncang tu, suruh pegawai dia pergi ke rumah apa nama ni, pergi ke rumah tukar sapu tadi. Dia tulis di uncang tu 100 dinar. 100 dinar hadiah daripada raja. Jadi baliklah askar dia saat ni, pegawai dia balik, tukar sapu saat ni pun bukalah duit dinar-dinar, duit scaling kali duit dinar ni dah. Bila terus nilai plus nilai dinar. Tak cukup dinar. Tak cukup tak lagu mana ni? Bila sekali puluh, bila pun tak cukup juga 9 plus nilai. Panggil bini dia mari tolong nilai, takut silap nilai. Bini dia bila pun 9 plus nilai. Panggil anak mari bila 9 plus nilai. Dia kata pegawai tak digomot dia dah sedinar ni. Tapi tak pernah siapa berani, dia kata muka tulis 100 ni. Tak kira nak berani ambil. Lepas tu dia jatuh tengah jalan, hungar dia pergi cari. Daripada rumah dia pergi ke istana, cari takut pegawai tak dibawa jatuh ke mana. Tak ada, alah klik cari lagi. Malam tidur tak jenis. Duk mikir, gimana Sodina? Tak pernah siapa raja, duit tak cukup. Mesti ada jatuh mana-mana, gaib mana ni. Siapa tak jenis tidur? Pagi esok pergi kerja, tak boleh lah nak assalamualaikum kau kata assalamualaikum kau ni, dah monyok dia pergi kerja, nyapu juga tapi monyok. Lalu raja tengok tu, wah monyok. Jadi menteri dia saat ni tu royak lah. Ilai dah. Menteri dia royak, dia kata, itulah tuanku pun lah ketulah. Duk mikir kau barang tak ada. Barang tak ada. Barang yang ada dah ni tidak bersyukur, tidak apa orang kata, tidak nak bersyukur, tidak nak berterima kasih, tidak nak berasa ada dah. Tapi dulu fikir kau sodina kau tak ada. 9 plus 9 dinar kau ada tu tak mikir. Ustaz kita raik ni. Okey ada, Cik Raik ada. Gusi lah kita. Okey, itulah nak rayaknya. Tak ada habis cerita ni. Ya, habis akhirnya tengah bila 29 dinar ni. Tak ada habis dinar. Jadi nak ceritanya tukar sapu tadi siapa tidur tak cenderung Ustaz. Duk mikir kau sodina hok ile tu. Siapa tidur tak cenderung. Pagi esok pun kerja monyok ngatur letih. Duk mikir kau tu dah. Jadi hingga ke raja tu tengok, maka raja tu tahu dah bahawa orang ni dia tak terfikir kata dia tu boleh 9 plus 9 dinar. Dia duk fikir sedina tu sedina. Nampak urus ni renyuh, nampak tu tak selesa. Jadi begitulah raja tadi. Sepenuh nikmat dalam istana dia, nak gapo boleh, barang pituk, barang jadi. Tapi duk sekabut, mikir ke dia? Mikir tak boleh lagi. Mikir tak ada lagi. Ya. Jadi gitulah. Kehidupan kita ni lah gitu ya, dia berasa sekabut macam kita ni. Nah, kita fikir barang tak ada, kau tu tak ada. Berebut dengan orang, kisah tak ada ni. Dia berbunga orang kita ada dah ni tu ada cara. Ada cerita kita kata ni. Jadi okey, Ustaz nak sambung sikit lagi tentang kehidupan ni. Bila Allah kata dia beri kehidupan kita ni, tadilah dalam surah Tabah tadi tu dah. Al-maut wal haya linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nak ayatnya nak suruh kita jadi juru, nak suruh kita jadi melakukan kerja-kerja baik. Jadi Ustaz boleh pergi sikit lagi saya rasa lagu mana kita nak menggunakan kehidupan ini, kehidupan di dunia ni dianya berkekalan sampai ke akhirat esok, kita boleh guna kehidupan dunia ni. Sebab ada orang kata alah duduk atas dunia ni gitu-gitu aja. Akhirat nak kekal, tapi nak kekal di akhirat tu bergantung kepada dunia ni sekarang mana dah. Akhirat tu mencerminkan kehidupan di dunia ni. Jadi Ustaz boleh cerita sikit lagu mana kaitannya di antara kehidupan dunia dengan kehidupan di akhirat esok. Okey. Nabi kata, Nabi saya pada kita semua kan, ad-dunya mazra'atul akhirah kan.
Dunia tu sebagai tempat kita menanam untuk kita dapat hasil di akhirat. Mana dunia ni kebun, kita nak dapat hasil tu di akhirat. Mana kita macam kita nak tanam, nak makan duit kunyit lah. Dan ni kalau nak beli mahal. Maknanya kalau kita nanam, kalau nak boleh makan, kita kena tanam lah. Cuma hasil dia boleh bukan jadi boleh jadi tidak setahun, 2 tahun, mana 5 tahun, 6 tahun. Tapi dia boleh hasil tu kita suka lah. Orang lain kena beli, kita boleh makan free lah. Ayatnya kita kena buat kerja untuk boleh sesuatu di akhirat bukan mudah. Orang kata bukan senang nak senang, dia bukan susah nak susah kan. Untuk mendapat benda senang tu tidak mudah. Tapi nak boleh nyakit tu bukan payah juga. Maknanya kena ada kerja, kena buat kerja. Sebab tu Nabi mari ajar pada kita banyak perkara. Quran turun pada kita sampai 37. Mana Nabi hidup sekali dengan para sahabat 23 tahun. Nak ayat benda lagu mana kita nak suruh isi dunia kita ni supaya yang paling penting kita boleh balik semula ke akhirat, jumpa dengan syurga tempat tinggal asal kita, dan kita boleh masuk syurga dengan baik. Jadi kena tandai lah. Dan nak tandai tu benda ni lah yang diajar oleh agama kita Islam. Dia tak boleh main reka-reka sendiri, tak boleh main agak-agak. Dia kena ngaji, dia kena tahu gapo hak kita kena tandai. Pokok gapo, bukan asal ada kebun kat tandai belaka, lalai apa rupuk ke. Lepas tu nak tandai nak makan diri aku mana. Maknanya tandai benda lain, dia nak makan benda lain tak boleh. Mana kena tandai benda hak sepatutnya, benda hak sebetulnya. Jadi nak tahu benda hak betul lagu mana, tu memang tak ada lagu mana lain, tak ada cara lain, kita kena belajar. Kena tahu dari segi akidahnya betulnya lagu mana, dari segi amal ibadatnya kita lagu mana, dari segi akhlaknya kita kena jadi lagu mana. Semua tu kena tahu dan kena belajar. Dan benda ni dia tidak makan masa metang kan, maknanya kerana hidup kita pun 20 tahun. Jadi dalam masa tu proses tu dia kena ada semua. Belajar semua. Kalau kata belajar ni tak habis sampai lah kita mati. Dan apabila kita tahu, kita kena amal, kita kena buat. Maknanya paling asas kita ni dalam Quran tu ayat belakang dah pada kita. Lagu mana kehidupannya hak baik, lagu mana nak jadi orang baik. Dan kalau kita tengok dalam Quran pun ada watak-watak Allah Ta'ala sengaja ayat pada kita. Watak orang baiknya lagu mana, nabi-nabi, orang-orang soleh kan. Watak orang jahat pun ada untuk kita tiru untuk tak buat. Mana bukan kata tiru nak buat dah. Ada nak buat nabi-nabi, comelnya perangai nabi-nabi, lagu mana kita boleh buat. Tak uduhnya perangai orang jahat macam Firaun. Ada kita atas dunia ni, muka kita watak kita ni macam-macam. Ada orang suka jadi pemerintah, orang suka jadi kerajaan, orang suka jadi wakil rakyat, orang suka jadi pemimpin. Ada orang tak suka benda tu tapi dia suka jadi penasihat, dia suka jadi mana advisor. Dia ada juga orang yang suka peripun harta, dia tak si jadi pemimpin tapi kaya, tak asal kaya ya. Jadi Firaun pun ada, Haman pun ada, Qarun pun ada. Allah Ta'ala ayat kita belakang, nak jadi orang kaya, ada orang kaya tapi jangan jadi macam Qarun. Nak jadi pemimpin, ada pemimpin yang hebat tapi jangan jadi macam Firaun. Nak jadi penasihat, ada penasihat yang hebat tapi jangan jadi macam Haman. Makna semua tiga tu memang kalau ikut tanya kita gapo hak nikmat dia ada belaka, semua orang nak pada takhta, nak pada mana tampuk pemerintahan, nak kepada kedudukan yang baik di sisi pemimpin, nak kepada harta yang banyak. Qarun ni banyak tak banyak harta dia, kalau kita kali rumah kita ni jumpa harta, kita kata harta Qarun lagi kan. Oh ya, banyaknya harta. Paklo ni harta dia lagi. Tapi tak ada guna sikit abu. Maknanya semua tu berhaitan dan dia sendiri pun masuk neraka. Tak ada guna sikit abu. Maknanya benda-benda lagu tu, orang-orang lagu ni, watak-watak lagu ni dia sentiasa ada. Jadi hidup kita lah ni atas dunia, kehidupan kita lah ni, ada orang yang pilih nak jadi macam Qarun, ada orang pilih nak jadi macam Haman, ada orang pilih nak jadi macam Firaun. Walaupun kadang-kadang dia tak khabar, tapi dia jadi lagu tu. Tapi di samping itu ada watak-watak yang baik. Nak jadi pemimpin yang baik, kita ada contoh Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Kita ada Nabi Allah Daud alaihi salam. Kita ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nak jadi orang kaya hak baik pun ada. Maknanya Nabi-Nabi hak kaya pun ada. Sahabat-sahabat Rasulullah hak kaya pun ramai. Nak jadi penasihat yang bagus pun ramai. Mana contoh-contoh lagu tu pun ramai. Jadi kita pilihlah lagu mana kerana kehidupan orang zaman dulu, Allah Ta'ala cerita dalam Quran dengan orang zaman ni dia serupa dia ubusnya balik ya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah Ta'ala tukar ganti lagu tu je. Orang dulu pernah berlaku lagu tu, dia akan jadi semula pada hari ni. Jadi cuma lagu mana kita nak pilih, memilih watak yang sesuai dengan kita yang mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni memang kita kena tahu. Sebab tu dalam agama kita Islam ni ilmu tu sangat penting. Kita nak buat benda baik tu dia tak boleh, memang tak boleh ikut kepala kita. Kita serah benda ni baik dah. Tapi kalau Allah Ta'ala kata tak baik, tak baik lah. Dia misal kata orang buat contoh macam moral dengan akhlak kan. Moral, bermoral dengan berakhlak lain. Kalau bermoral ni, kalau misal kata orang, contohlah, tak tahu boleh jadi betul tak betul. Tapi ada orang bagi contoh, misal kata kalau kita pergi kolam renang, kita nak mandi dalam kolam renang tu setengah-setengah kolam, dia ada undang-undang dia. Kalau orang tino kena pakai bikini ya, orang jantan kena pakai spender saja. Mana kalau pakai lagu tu dia sudah dikira bermoral. Orang puai pakai bikini, orang lelaki pakai spender saja sudah dikira bermoral. Comel tu dari segi pandangan masyarakat, tapi ke asal tak telanjang kan. Tapi kalau tanya agama kita Islam, adakah benda tu comel, pakai seluar sendal saja ataupun pakai bikini saja? Walaupun pakai tu mengikut undang-undang tapi tak comel, tak betul. Kerana wayaknya kebaikan tu dia tidak mengikut akal fikiran kita tapi mengikut apa yang Allah Ta'ala telah tetapkan pada kita. Allah Ta'ala rakyat lagu tu lah. Allah Ta'ala larang lah. Tapi nak rakyat tidak. Bukanlah kata agama kita ni payah. Tidak. Maknanya larangan ke suruhannya semua tu di bawah kekuasaan kita untuk buat atau kemampuan untuk kita buat. Kita boleh buat belaka. Tak ada benda hak Islam aja hak kita payah nak buat. Semua boleh buat. Dan semua kita buat, semua arahan Allah Ta'ala tu adalah untuk kebaikan kita belaka. Sama ada suruh ataupun dia larang kita, semua comel belaka. Jadi kita kena tahu lagu mana nak memahami benda tu, barulah kita boleh buat benda betul. Kena faham dulu ataupun kena tahu. Jangan duduk ikut kepala otak kita yang kan. Okey Ustaz, kita ada sahabat-sahabat kita di Facebook ni, ada dia tanya, dia kata tapi tak rasanya soalan ni telah terjawab. Ustaz jawab dah tadi. Lagu mana dia kata macam mana kau boleh kehidupan kehidupan yang lagu mana yang menyebabkan rosak kita di akhirat esok. Tadi rasa Ustaz jawab dah lah. Maknanya kehidupan yang tidak patut. Sebab kata tadilah kita ada kebun, lepas tu kita naik kat sikap dia, maka rugilah kita lah. Itulah lebih kurang rasa Ustaz telah menjawab. Dia ada soalan lagi daripada sahabat itu juga. Dia kata lagu mana nak jadikan ujian Allah tu jadi nikmat kepada kehidupan kita. Ujian, kita rasa satu ujian bala tapi akhirnya kita nak tukar biar ujian tu jadi nikmat. Lagu mana Ustaz? Okey. Dia lagu mana kita tengok ujian tu atau lagu mana kita faham ujian kan. Ujian dia dalam bahasa Arab dipanggil al-bala. Liyabluwakum tadi ayat daripada liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita terjemah bala ni sebagai bencana. Sebenarnya bala tu dia ada bala tu berbentuk bencana pada, bala berbentuk ujian pada kan. Manakala kita faham semua benda atas dunia ni sebagai ujian kita tidak akan panik dan kita tidak akan melatah lah, dan kita tidak akan menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita faham lagu tu. Sebab tu Nabi kata orang mukmin ni dia baik belaka bagi dia. Kalau Allah Ta'ala bagi nikmat, dia syukur. Kalau Allah Ta'ala bagi bala, dia sabar. Maknanya semua benda yang bagi dia tu ada kebaikan belaka. Dia boleh pandai, kita panggil pandai takwil belaka. Kalau mari benda buruk, dia rasa Allah Ta'ala nak uji ni. Kalau mari benda baik, Allah Ta'ala nak uji juga. Jadi ujian dengan bentuk kita kena bersyukur. Maknanya nikmat tu bukan kata Allah Ta'ala beri saja-saja. Ujian juga nak tengok setara mana kita khabar ke tidak. Ada dia diuji dengan bala, dengan kesusahan, dia boleh sabar. Tapi ada dia diuji dengan nikmat, dia boleh
mati, dia boleh lara, dia boleh Dia lawai lupa. Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lupa. Maknanya dia tengok orang. Ada orang terbalik. Ada orang boleh nikmat dia bersyukur. Tapi apabila boleh bala dia memang dia tak khabar lah. Tapi ada orang boleh berlaku. Boleh nikmat dia bersyukur, boleh ujian bala dia bersabar. Dia ujian lagu ni macam kita maknanya kita tengok kita buat ujian pada anak-anak kita sekolah kan. Uji tu nak tengok tahap setara mana kita ada ilmu. Jadi Allah Ta'ala nak uji kita pun nak tengok tahap mana kita ni berimeh. Hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum kan. Adakah kamu ingat mu boleh masuk syurga dengan mudah sedangkan mu belum diuji sebagaimana ujian yang mari pada orang-orang sebelum kamu. Mana nak masuk ujian, nak masuk syurga ni tempat hak paling comel sekali, nikmat sekali. Sebut tadi tidak mudah. Dia kena ada ujian dia. Jadi kalau uji tu mudah-mudah, dia boleh jadi tingkat tu tidak tinggi sangat. Macam kita jawab periksa. Kalau kita budak universiti jawab periksa soalan budak UPSR, memang senang ya. Tapi boleh gimana, boleh naik tingkat S1 je lah. Maknanya kalau kita peringkat universiti, kena jawab soalan peringkat universiti, baru padan dengan dia. Baru padan keadaan kita kan. Kalau jawab soalan rendah-rendah, soalan SPM tak padan lagi, kena tak padan dengan tahap kita. Jadi kohor tinggi kita, kohor kuat email kita, kohor kuat ujian kita, barulah padan dengan email kita. Kalau kita suruh email kita kuat dah tapi demam sikit pun suruh nak mati dah, suruh tak ingat Tuhan dah, tak padan. Sebab itulah ni Allah Ta'ala uji banyak mana masyarakat kita ni, hak kita sedihnya. Siapa ada hak bunuh diri kerana tak tahu ujian kan. Ramai hak bunuh diri. Hak ramai tu kita sedih kerana ramai orang Islam pula. Boleh jadi mereka tidak faham ataupun dia faham terbalik lah ke mana. Kerana ujian susah dalam musim pandemik ni memang susah sungguh. Bukan kata main-main lah. Kita siapa orang akad darah putih semua sekali tu memang susah sungguh. Bantuan ramai orang beri tapi memang kadang-kadang tak cukup. Kadang-kadang perlu bentuk lain kan. Siapa bunuh diri ke apa ni memang satu benda yang perlu pada perhatian dan memang benda ni sangat besar. Kalau kita orang Islam, kalau kita orang beriman, memang kita kena yakin sungguh dia tidak akan siapa bunuh diri. Susah setara mana kita pun, kita kena ingat susah kita pun hidup lagi. Boleh hidup lagi. Orang lain mati siapa mati kan. Kita ada hidup, boleh hidup lagi, molek-molek lagi. Jadi tak kita boleh nak jaga kehidupan kita tu. Carilah mana ikhtiar kita benda ke arah lain. Jadi nak ayat ujian tadi kita kena faham, kohor kuat ujian kita terima, kohor tinggi makom yang Allah Ta'ala nak akad kita kalau kita lepas ujian tu. Bukan kata saja-sajalah kan. Ya. Okey, kita pun Ustaz John nak masa dah ni. Tapi kita pergi sikit lagi lah. Dah. Dia sebut atas wakah ni tak ada air lagi Ustaz. Orang dia tu. Kalau kena ada air, ada colik bola kan. Ada colik. Tak apa tu pas ceruk tu rasa. Jadi lagi cerita kehidupan ni kita kata sekarang ni kita kata kita ni hidup beres lah. Dan kita juga perlu menjaga kehidupan orang lain. Bukan kita nak jaga kita jadi supaya tidak timbulnya seperti Ustaz kata tadi sehingga ada orang yang bunuh diri kerana mereka tidak lagi sanggup untuk hidup. Mereka tak sanggup terima ujian. Jadi kalaulah kita kata kita tak boleh nak salah juga kata dia dia tak sabar. Jadi kita apa peranan kita dalam musim pandemik ni maknanya kita kena jaga kehidupan ni bukan setakat jaga kehidupan kita tapi kita kena jaga kehidupan yang orang-orang lain supaya nak menambahkan kehidupan kita lebih selesa. Kita perlu kepada kehidupan orang sebelah kita selesa. Kau kena dah betul. Jadi ayatnya akhir sekali ni saya nak minta Ustaz cerita sikit lah bermakna bahawa kehidupan kita di dunia ni bukanlah kita kena tengok kita seorang tapi kita kena tengok juga orang-orang lain yang tambah-tambah lagi lah ni. Kalau kita pun susah, orang lain susah, bermakna kesusahan tu tidak akan menurun. Jadi perlu kepada keseimbangan bagaimana supaya kita ni kehidupan kita ni saling memerlukan lah di antara satu sama lain. Aku boleh Ustaz ulas sikit sebagai yang terakhir dan kita buat rumus kita berhenti lepas ni. Okey.
Dan memang kita ni memang tak boleh hidup seorang. Atas dunia ni kita hidup seorang orang lain. Dalam rumah kita pun ada anak beranak kita kan. Mana kehidupan kita ni bergantung pada orang lain ataupun ada kaitan dengan orang lain. Maknanya kita tak boleh nak hidup comel, hidup bahagia, hidup sempurna kalau kita hidup seorang. Agama kita Islam pun buat kita ni hidup bermasyarakat. Sebab tu arah-arah tu untuk kita ramai-ramai, bukan untuk kita seorang-seorang, tidak. Banyak benda kita kena buat bersama, banyak benda kita kena buat sekali. Maknanya kita ada kaitan dengan orang lain. Sebab tu banyak hadis-hadis yang Nabi sebut, siapa-siapa yang memberi kemudahan ataupun menolong orang-orang yang susah dan sebagainya, Allah Ta'ala akan memberi kelapangan kepada di akhirat. Mana kita bantu orang atas dunia ni, kalau kita tak boleh gapo-gapo pun di akhirat Allah Ta'ala akan beri bantuan kepada kita. Memang tanggungjawab kita, siapa Nabi sebut, tidak maknanya tak sempurna iman seseorang tu ke orang yang dia tidur dalam keadaan kenyang, sedangkan jiran sebelah rumah dia tahu tidur dalam keadaan lapar. Musim ini memang ramai orang lapar kan. Tapi kalau masyarakat kita memainkan peranan masing-masing, tak boleh tolong dia sendiri pun susah nak tolong orang lain, tak boleh. Dia tolong maklum tak? Maklum ketuk ngulu, maklum ketuk wakil, maklum ke pejabat hak ada. Lah ni banyak telefon tubik kan, musim-musim lah ni ada macam-macam telefon tepat untuk dapat bantuan tu. Jadi kita tolong rakyat pun tak apa dah. Dan siapa nak buat kebaikan, siapa nak tolong, kita tak payah balah. Asal benda tu sapa pada masyarakat. Ni kadang-kadang nak tolong pun balah. Oh ni hak kawasan aku, ni kawasan. Sedangkan kita bukan banyak pun. We mana kita beras goni tu suruh macam dia boleh makan setahun. Padahal beras goni mana dia boleh makan kan. Mana siapa nak tolong pun selekan. Semua orang tolong dia boleh kebaikan bagi dia. Semua orang bantu dia boleh pahala bagi dia. Jadi tak payah balah, kita pakat kerjasama. Siapa-siapa pun, kerana orang susah memang ada hak susah. Orang senang, orang ada kemudahan, dia boleh bantu orang lain dengan kemudahan dia ada. Fastabiqul khairat, kita pakat-pakat badi untuk melakukan kebaikan, insya-Allah. Apabila kita bui kat orang ni, kita akan rasa lebih bahagia. Lebih senang, lebih tenang kehidupan kita di dunia ni lah. Wallahu a'lam. Okey, wallah. Okey, terima kasih banyak Ustaz. Dia ada soalan lagi, akhir sekali soalan ni pun. Rasa Ustaz dah menjawab tadi. Dia kata ada orang ni dia fikir kehidupan di akhirat saja, dia dengan tidak fikir kehidupan di dunia. Rasa Ustaz pun jawab dah tadi, kata dunia ni adalah tempat menanam, tempat bercucuk tanam untuk nak makan di akhirat. Bermakna kalau kita rasa dunia ni tak ada gapo, maka di akhirat esok memang tangan kosong lah kita. Tak ada gapo sekarang lah. Dunia ni Allah Ta'ala buat kita. Dunia ni Allah Ta'ala sengaja buat kita, bukan kata tak ada. Mana sebelum akhirat tu dunia dulu kan. Mana adalah guna dia tu. Betul. Bermakna salah jugalah orang kata ni dunia belakang ni. Tak salah dah. Maknanya dunia ni kalau boleh kita nak bawa dunia ni masa kita mati tu, nak bawa sebutir dunia supaya kita boleh makan di akhirat esok. Sepatutnya begitu, bukan kata dunia kita tinggal. Istilah arwah Tok Goni Aziz, dia kata kita kena tukar dunia tu biar jadi akhirat. Dunia tapi kita tukar jadi akhirat. Pitih-pitih dunia tapi tukar jadi pahala. Harta dunia tukar jadi kebajikan kan. Kita nak guna di akhirat sana. Dunia ni juga tapi kita nak tukar dunia tu biar jadi akhirat. Wa batari fi ma ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah Taala kata carilah kebahagiaan di akhirat tapi jangan kamu lupa nasib kamu di atas dunia ni. Kerana dunia ni lah yang akan menentukan kehidupan kita di akhirat. Okey, terima kasih banyak Ustaz, dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat kita yang setia bersama dengan kita daripada pukul 9.30 tadi sampai ke kita lah ni pukul 10.30 dah. Rasa metanah saja tak khabar apa saja. Jadi banyak manfaat kita dapat ambil malam ni. Kita berkutik. Yang pertamanya rasa keseluruhannya ialah kehidupan ini perlu diurus dengan betul lah. Kehidupan ni waktu Februari ni tak boleh duduk kat sekolah, kita
kena urus dengan betul supaya kehidupan kita di dunia ni boleh menyelamatkan kita untuk nak hidup di akhirat kekal abadi. Jadi hidup kalau tak pandai urus boleh jadi kehidupan tu rosak ataupun kehidupan tak rosak. Ada juga orang tak pandai urus kehidupan dia tak rosak di dunia ni tapi dia rosak di akhirat. Ada orang tu atas dunia ni lagi rosak. Kerana apa? Kerana tak erti nak mengurus. Nah, di akhirat sama telah mereka akan mendapat kerugian. Jadi itulah tajuk kita hari ni memang dekat dengan kita lah. Sebab semua kita hidup dan kita kena, sebelum kita nak mengurus benda-benda lain, kita uruskanlah hidup kita ni. Nah, sebab sebagaimana Ustaz sebut pagi tadi, awal-awal tadi, bangun tidur pun sebut kehidupan dah. Alhamdulillahillazi ahyana. Nah, dia tak lupa bila hidup bangun-bangun pagi tu tak terlupa kau mati. Ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Satu hari nanti wa ilaihin nusyur, kepadanya lah kita akan pergi, maknanya kita akan mati lepas tu. Bangun pagi celak mata, ingat hidup dan ingat kematian. Nah, comelnya kalau kita boleh baca, boleh hayati doa tu pun padat dah untuk nak jadi ju sehari hari tu. Ni kita doa pagi tu, ingat doa tu, ju dah pagi tu. Sehari tu boleh ju dah dengan hanya satu doa. Tapi oleh kerana kita ni tidak ambil cakna lah mana pasal doa ni pakai begitu je baca gitu-gitu menyebabkan dia tidak memberi kesan lah mana kepada kehidupan kita. Jadi terima kasih banyak Ustaz. Ada masa kita jumpa pula sebab 2 kali seminggu ni akan musim-musim masuk giliran Ustaz pula lepas ni insyaAllah. Musim duduk saja di rumah ni tak apa. Ya, mesti duduk saja ni kita ambil peluang ni. Kita duduk saja, orang lain pun duduk saja. Kalau pakat duduk saja berlaku tak isi benda-benda kini rasa rugi. Kau balik juga kan? Rugi. Rugi. Jadi kita bina wakaf putih sini, pakat singgah sini, insya-Allah akan dapat sesuatu yang bermanfaat. Kalulah benda tu bermanfaat maka jadi jariah besar. Orang kita ni mereka amalkan boleh jariah kita. Kita nak akhirat juga tu. Ya, kita nak ke akhirat di atas dunia tak. Kita betul nak wig apa ni kau Ustaz ni. Nak lebih ais kelah pun tak boleh ni. Minai sendiri. Ya. Okey, terima kasih banyak Ustaz. Lain masa kita jumpa semula pula. Jadi kita sahabat-sahabat, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, cukup sekadar tu rasanya kita jumpa malam ni dan kita jumpa pula pada minggu depan, malam Senin depan pula dengan tamu-tamu wakaf kita orang lain pula, dan dengan tajuk-tajuk yang lain pula. Kita kongsi-kongsi. Jadi sahabat-sahabat kita pun boleh kongsi di Facebook ni, dia boleh komen ke apa dia nak komen. Kalau dia masuk kita jawab, kita beri respon. Kalau tak ada masa kita tengok lepas ni lah. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang akan respon selepas ni. Jadi terima kasih sekali lagi pada Ustaz. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana inna na'udzu bika min hadzal waba' ومن كل مرض وسقم وبلاء اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر وغنى ليس بعده فقر وأمنا ليس بعده خوف وسعادة ليس بعدها شقاء اللهم إنا نعوذ بعظمتك من الأمراض والأسقام والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير